Okey ya, sementara kita tunggu kawan-kawan kita boleh selesakan diri, boleh ambil air, okey, ambil air letak setempat. Nanti tak payah nak ulang alik nak minum air kat dapur dan sebagainya lah. Okey Waalaikumsalam. Okey. Jadi ramai hari ni yang semua dah terlibat dah dengan macam folio, macam kerja-kerja khusus. Okey kena seimbangkan lah sebab yang tu pun markah. Okey, yang tu penting juga. Lepas tu nak masuk ke universiti pun dah semakin kuat persaingan dia. Macam dulu-dulu zaman mak ayah kita mungkin satu kampung tu satu je, seorang je yang masuk universiti ataupun 2-3 orang. Tapi zaman kita sekarang ni boleh kata tiap-tiap rumah tu universiti. Sebab universiti banyak. Okey, jadi persaingan tu semakin tinggi lah. Macam semalam sebelum kita mula, semalam saya ada buat kelas free dekat seorang student daripada Kepong. Bukan student tak pernah join PTIU. Student tu dia ambil SPM ulangan lah sebab dia gagal sejarah, lepas tu dia gagal matematik. Tu ada orang bagi nombor saya dalam inbox FB dia. Lepas tu saya ajarlah dia. Okey. Lepas tu saya tengok kenapa siapa yang buka. Okey masalah mic tadi. Okey. Jadi saya suruh dia buka kamera budak tu. Dia duduk dekat Damansara Kepong, KL lah. Jadi saya tengok rumah dia memang macam terlalu sempit. Lepas tu ada nenek dia, ada datuk dia duduk dengan family dia juga. Ayah dia security, lepas tu mak dia cikgu tadika lah, tadika swasta mungkin. Okey, jadi dia macam cleaner swasta untuk tadika swasta. Jadi memang saya tengok pun kita kena bersyukur lah keadaan kita macam ni kan. Sebab kalkulator dia form 5. Dia dah ambil dah SPM tapi kalkulator dia guna 350. Dan kalkulator tu pun dah nak hancur lah. Jadi kita kena bersyukur lah. Sebab kita ada kemampuan untuk beli kalkulator dan sebagainya. Saya dah suruh dah kawan-kawan saya dekat situ hantar kat dia satu kalkulator. Lepas tu yang modul apa saya print bagi kat dia. Sebab dia guna format lama lagi, KSSM. Okey, macam biasa kita mulakan dengan bacaan doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey Jadi yang ini kalau kita tengok nanti kita akan buat graf tu. Graf tu ada siapa yang ambil AdMath dia adalah dekat trigonometrik. Okey. Jadi tak apa kita buat sama-sama macam biasa step by step kita buat santai-santai jadi kita boleh faham. Okey, jadi kita salin dulu nota. Okey, yang ini nota ni saya gabungkan lah. Dia ada beberapa buku tapi saya gabungkan semua untuk memudahkan kita. Okey. Jadi kita ada dekat sini. Okey, jadi yang pertama graf fungsi trigonometri. Okey, kita ada sinus, kosinus dengan tangent. Okey, yang pertama sekali. Okay, kita akan tengok yang sin dulu. Sinus. Okey, macam biasa kita ada satah kates. Nampak tak yang bawah ni? Tak nampak kan? Okey, nampak. Okey. Okey, kita ada satah kates. Ini macam biasalah Y. Ini kita ada A. Bawah ni mestilah negatif. Negatif A. Lepas tu kita ada kat sini lah, tengah-tengah dia. Lepas tu kat sini X. Okey, jadi nanti kita akan dapat macam ni. Saya gariskan guna warna biru lah. Okey, kita akan dapat graf kita macam ni kalau kita guna sin. Okey, ni masalah bila lukis ni sebab saya problem. Okey.
akan kena dekat ujung lah, dekat dia punya paling maksimum. Okey, yang ni kita akan dapat ialah y sama dengan ni yang lain ni. Alamak, sekejap. Dari guna yang ni lah. Sorry. Tapi sama je. Okay, yang ni kita ada ni gantikan dengan satu lah. Okey, saya guna number terus lah. Saya tak buat yang A tu. Kosong. Negatif 1. Ni 90 darjah. Ni 180 darjah. Ni 270 darjah. Kat sini kita akan dapat 360 darjah. Okey, ada yang tanya macam mana kita nak plot graf ni kan? Fungsi ke? Okey, Batrisha tanya graf fungsi. Yang mana? Yang ini tak ada lagi dalam modul. Ini nota. Oh, link kehadiran. Sekejap, nanti saya tunjuk balik. Okey, ni nota ni kita ambil dekat mana? Okey, yang ni baru nota. Mesti tak tengok buku teks lagi ni. Okey. Ini. Siapa-siapa yang pernah tengok dalam buku teks, dia sama juga. Ini mula-mula kita nak cari sin, cari cos, kita nak cari tangent. Okey, bentuk dia. Kalau sin kita ada macam ni atas bawah. Kalau macam cos kita akan ada macam U tu dan seterusnya. Kalau tangent kita akan ada macam parabola ni. Ini kita akan silap tulis fungsi. Y sama dengan sin X. Graf fungsi trigonometri. Graph of trigonometric function. Jadi dekat mana silap? Cikgu tak letak S. Okey. Tak letak S. Graph of trigonometric function. Y sama dengan sin X. Kelas ni dah week ke berapa? Okey, yang ni week 4. Week 4 kelas 1. Okey, sekejap. Silap tulis fungsi. Okey, kat mana? Dekat sini. Kalau ikut nota saya dah sama dah. Graf fungsi. Kat tajuk atas. Graf fungsi function. Dekat sini. Okey. Dekat BM. Dekat BM dia mana? Sinus, cosinus, tangent. Graf fungsi. Okey. Ni jadi macam okey. Okey, terima kasih bagi tahu. Okey, kalau macam tadi fungi ni ialah fugus lah. Dia dalam sains kita belajar kan. Dalam yang lain sebab macam bio apa saya tak belajar. Okey, fungus tu ataupun fungi tu ialah macam ulat tu. Yang ni baru-baru. Saya ada update yang baru, yang tambahan. Okey. Yang minggu ni bukan minggu ni lah, hari ni kita guna yang ini. Nanti hari Sabtu kita akan guna yang baru. Yang baru tu esok saya akan upload. Okey, sebab saya buat semua terus yang baru sebab dekat PTIU belum ada lagi yang baru. Jadi saya buatlah sebab saya pun masa terhad sebab saya ada form year 5 memang tak ada lagi sebab silibus baru saya buat juga. Setiap kali ada kelas saya akan buat. Lepas tu saya ada form 3 saya buat juga.
Form 4 pun saya buat juga. Jadi setiap kali nak mula kelas tu saya kena buat modul dulu. Jadi agak-agak tough lah. Okey, sebab kita nanti, siapa dekat sini yang belajar BI, siapa dia? Teacher Sofia? Bukan campur seminar, tak. Yang tu yang weeks kita hadir tiap-tiap minggu. Contoh hari Khamis ni week 4. Okey, tiap-tiap minggu kita ada 4 minggu sebab parent bayar RM60 tu untuk 4 minggu. Okey, macam hari Khamis week dia ikutlah week 1, week 2, week 3, yang ni dah week 4. Lepas tu yang ni kelas pertama. Yang hari Sabtu nanti yang petang tu 5.30 sampai 7.30 kelas kedua. Lepas tu pada 8.15 sampai 10.15 yang tu kelas ketiga. Tapi saya combine lah sebab dia sekali. Dia tak campur seminar. Seminar tu tak kira kehadiran. Okey, yang ni yang berbayar saja sebab nanti parent akan tengok. Okey, dengan admin akan check lah berapa semua tu. Pakai modul lama kan? Bukan. Modul yang saya update. Modul yang saya baru update tadi. Bukan tadi lah, semalam saya update. Yang baru, sambungan. Sebab yang sebelum ni 6.1, yang ini ialah 6.2. Subtopik yang baru. Okey, tapi kalau tak ada tak apa. Sebab saya akan tulis satu persatu. Okey, saya nak tunjuk dulu yang ini. Okey, yang ini macam mana kita dapat? Ini akan jadi 1, yang ini akan dapat 90, yang ini akan dapat 80, yang ini akan dapat 0. Macam kecil lah saya punya. Rasanya 2 sin. Okey. Yang ini kita akan dapat ialah, kalau kita tengok balik yang ini, dia ada 2 sin 1 kan? Okey, yang ni saya buat yang teori punya. Okey, yang teori punya tadi kan saya padam yang A, B, C tu. Sepatutnya saya nak tunjuk dulu yang dalam bentuk huruf. Lepas tu baru kita ganti. Yang ni sebenarnya nota dulu. Okey, kita test tengok boleh dapat tak yang ni. Okey, macam mana kita nak test? Okey macam mana kita nak test? Okey, semua pegang kalkulator. Tak kisahlah kalkulator macam mana pun, pegang dulu kalkulator. Okey, sekarang kita ada sin X. Okey, sin X. Okey, kalau sin kita ingat dia akan jadi macam ni. Okey, yang ni sepatutnya ada 2. Okey, macam mana kita nak buat? Ya. Sin X ni kita akan ganti dekat paksa X. Okey. Jadi semua tengok yang ni cikgu yang graf tu saya tak faham. Okey, saya tengah terang. Baru starting dah ni, okey. Lagi kita ada lagi jadual-jadual lain dan kita akan buat soalan yang setara. Okey, macam ni. Kan dia bagi dekat kita Y sama dengan sin X. Macam mana kita nak plot graf ni? Okey, pertama sekali ialah kita akan key in masuk dalam ni. Okey, key in masuk dalam X ni lah. X tu kita nak ambil dekat mana? X tu kita akan ambil dekat paksi X, dekat X axis. Okey Jadi yang ni kita ada 90, kita ada 80, 270, 360. Okey, first sekali kita akan tengok dekat kosong dulu. Ya, silap ni, kosong kat sini. Okey, kosong dulu kat sini lah bagi tepat. Okey. Mula-mula kita nak cari titik dekat sini. Okey, kita nak tengok paksi Y dia. Paksi X kita ada lah, kita nak tengok paksi Y. Dia dapat 1, 0, 1, 0, 1, 0. Yang akan jadi macam tu. 80 ke 180, yang ni 180. Okey, 90, 180, 270, 360. Okey macam tulisan saya nampak kecil sangat lah. Sebelum ni saya lukis, yang ni kira dah besar dah ni. Nanti saya setting balik lah kamera. Tu sebab saya tak suka tukar-tukar kelas. Kadang-kadang saya kena buat dekat Putrajaya, lepas tu saya ke Kajang balik. Macam 14 hari bulan 8 ni saya akan cucuk vaksin. Dos kedua di Putrajaya. Saya akan buat kelas di Putrajaya. Petang tu dengan malam saya kena balik sini pula. Sebab
ada kelas pula dekat sini. Jadi susah. Sebab kamera saya akan lari-lari. Okey, jadi kita tengok dulu yang ni. Okey, relax saja. Santai-santai. Janji kita faham. Okey, macam mana kita nak plot graf ni? Okey, pertama sekali tengok yang ni. Y sama dengan sin X. Okey, ingat dalam kepala Y sama dengan sin X. Sekarang kita nak test dulu dekat kosong. X kosong, Y berapa? Okey, jadi okey okey, jadi tengok dekat sini. Adik kita tekan sin. Okey, sin X. Sin X. Jadi X dia yang pertama kali kita nak tengok ialah kosong. Okey, tekan sin, tekan kosong. Okey, sama dengan. Okey, kita akan dapat ialah kosong. Okey, kosong kita tanda dekat sini. Okey, kosong kita tanda dekat sini. Okey, kita tengok yang second pula. Yang second dia ialah 90. Okey, 90. Jadi kita tekan sin. Okey, sin ni kita gantikan dengan 90 pula. Tadi kosong. Sin 90 tekan sama dengan, kita akan dapat ialah 1. Okey, 1 kita tandalah 1. Yang ini nanti dalam atas kertas graf nanti atas kertas graf. Okey. Tekan 90 kita dapat 1. Okey, sekarang kita nak tengok 180 pula. Sin 180. Okey, tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat ialah sifar ataupun kosong. Jadi kita tandalah dekat kosong. Okey, sekarang kita test 270 pula. Sin 270. Okey, kita tekan sama-sama. Sin 270. Okey, tekan sama dengan, kita akan dapat negatif 1. Jadi kita tandalah dekat negatif 1. Y negatif 1. Tanda dekat sini. Okey, lepas tu kat sini pula. Jadi kita tengok sin 360. Okey, sin 360. Oh, gelap Okey, jadi kita akan dapat ialah kosong. Okey. Jadi kita tandalah dekat sini. Lepas dah tanda dah sini, kita akan garis lah. Okey, bayangkan tak ada garis ni lagi. Lepas tu kita dah ada ni titik kita yang merah tu. Jadi kita dah plot, kita garis lah. Dia jadilah macam ni. Y sama dengan sin X. Ni dekat modul tak? Yang ni yang nota dulu. Kita salin nota dulu. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk setakat yang Y sama dengan X dulu? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Okey, cantik semua jelas. Macam biasa saya beritahu, kalau tak faham terus tanya saya. Okey, sebab macam selalu saya ingatkan, parent bayar yang ni. Jadi kita kena hargai. Okey, siap. Saya guna yang inilah. Buat bahagi 2. Yang ni pun peninggalan cikgu tarik lah. Sebelum dia berhenti tu dia tinggal. Memang kena kira satu-satu ke? Memang kena kira satu-satu lah. Cuma kalau dari segi teori kita dah tahu dah bentuk dia macam mana. Kalau sin kita tahu dah dia akan naik turun. Kalau macam kita guna cos, kita akan mula pada tengah tu turun, naik balik. Lepas tu lagi satu ialah tangent, kita akan dapat macam parabola. Nanti saya akan tunjuk, okey? Okey, jadi sekejap saya buat bahagi 2 ni. Okey, lepas pada tajuk ni, tajuk dia dah senang-senang dah. Kita boleh habiskan modul kita, silibus kita lepas pada tajuk ni. Lepas tu tajuk depan-depan dah laju dah. Lepas tu kita akan ulang kaji lah ya, SPM punya. Okey jadi tengok dekat sini. Yang kedua pula. Okey, kita buat yang B pula. Y sama dengan cos X. Okey, ni A. Dan B pula. Nampak tak?
Okey. B Y sama dengan cos X. Okey. Jadi siapa yang bahasa Inggeris gunalah cos ni. Siapa yang bahasa Melayu dia akan guna ni lah. Y sama dengan cos X. Sama je. Okey, yang beza dia K dengan C. Jadi tak ada masalah pun. Kalau matematik tak ada masalah sebab terms dia sama. Kalau fizik, kalau sains, itu akan jadi lain. Okey, lepas tu kita tengok macam mana graf dia. Okey, kita buat yang sama juga macam ni juga. Okey, kita ada satah kat test kita. Okey, ini Y macam biasalah. Ini kita akan dapat tengah-tengah dia ni. Ini kosong. Ini sama juga kan, negatif 1, 1. Okey, 1, negatif 1. Ini kita akan dapat 90, 180. Ini 270, 360. Okey ya, benda yang sama saja. Oh, jadi kecil ya. Saya tak dapat agak lah setting kamera ni sebab dia tinggi sangat. Itu jadi kecil. Okey, jadi sekarang kita akan fokus pada Y sama dengan cos X. Okey. Sekejap. Amir tanya modul dalam muka surat berapa? Bukan Amir. Yang ini kita buat nota dulu. Tak ada lagi dalam modul. Jadi nota dulu. Okey, lepas tu ada yang tanya number X tu tak berubah. Okey, tak berubah juga. Dia 90, 180, 270, 360 juga. Okey yang ni kita baru salin nota. Okey. Nota ni penting dan kita akan habis hari ni sebab yang ni sikit saja. Yang nota kita ni sikit saja. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Sama juga kita akan tekan kalkulator kita lah. Okey, semua pegang kalkulator, kita buat sama-sama. Okey. Jadi kita akan tekan cos. Cos X ni kita akan letak semua nilai dekat paksi X lah. Alamak. Tinggal. Okey. Jadi kita tekan. Yang pertama sekali ialah cos kosong. Okey, tekan cos. Okey, cos kosong. Tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat 1. Okey, jadi kita tandakan dekat 1. First kali kita tandakan dekat 1. Okey, yang second pula. Ada setting saya lari ni sebab saya nampak dia tak terang macam biasa. Okey, tak apa, kita tengok yang second pula. Cos 90. Okey, tekan cos 90. Okey, tekan sama dengan kita akan dapat kosong. Okey, tandalah kat kosong. Okey, kita tengok yang 180. Okey, tekan terus 180 cos 180 kita akan dapat negatif 1. Okey, tandalah dekat negatif 1. Okey, test pula 270. Cos 270 kita akan dapat kosong. Tanda dekat kosong. Okey, lepas tu 360. Cos 360. Jadi kita akan dapat 1. Okey, tanda dekat 1. Jadi kita akan dapat yang ni lah. Okey, kita mula daripada 1. Turun bawah. Naik atas balik. Ke sini. Patut ni sama label ni tapi saya alter balik. Okey, dia akan naik macam ni lah. Okey, dan seterusnya. Yang ni buat pendek je, dia ada lagi lah kat depan-depan. Memang kita akan starting dia cos
tangent ataupun sin tu kita akan mula daripada kosong. Sebab ada orang tengok graf, okey dia mula pada sini kan. Sebenarnya kita kena tekan kosong baru dapat sini. Sama juga yang ni, kita tekan kosong baru kita akan start pada kosong. Bukannya kita start pada satu ni, tak. Kita start pada bawah, kosong. Kenapa B tu dia start daripada satu? Okey, dia bukannya start pada satu. Okey, dia mula daripada tepi ni juga. Tapi sebab kita masukkan nilai, kita tekan kalkulator kita cos kosong. Kita start pada kosong. Jadi kita akan dapat satu. Yang ini kita tekan kalkulator sin kosong, kita akan dapat kosong. Sebab itulah starting dia berbeza. Okey, dapat tak Azim? Azim dengan Liana. Okey, dapat tak? Bukannya kita, dia memang teori kita tahu dah dia akan start daripada yang ni, dia akan start kosong. Yang ni dia akan start satu, tapi macam mana kita nak dapat tu ialah kita key in dalam kalkulator kita. Okey. Sin kosong. Okey, dapat kosong. Kalau tangent cos kosong. Okey, kita akan dapat satu statik. Kita start pada yang tu lah. Okey. Ada apa-apa soalan tak untuk yang kedua ni? Semua okey? Okey Cuma saya nampak kecil lah lukisan saya. Sebelum ni saya lukis yang ni dah nampak besar lah. Kena setting balik kamera. Okey, cantik. Jadi kita tengok tangent pula. Okey, tan pula. Okey, yang ni saya buat kat bawah lah. Muat lagi. C. Y sama dengan tangent X. Okey, sama juga kita buat satah kita. Satah kaptes kita, yang ni Y. Yang ini X. Okey, kosong letak sini. Okey, sekejap saya tengok dalam grup parent. Ada lagi tak yang tak masuk? Tak ada Okey, siapa-siapa yang baru lagi, baru join tadi, saya bagi link kehadiran. Okey, isi dulu link kehadiran. Yang hadir tak hadir tu isi dulu. Yang tu saya buat sampai hari ni lah, week 4 class 1. Yang tak yakin pun tak apa, nanti saya double check. Okey, isi dulu yang hadir tak hadir tu. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya pula. Di yang ni kita ada 90, 180, 270. Okay, last kali kita ada 360. Okey. Jadi kita akan dapat macam mana? Mana yang merah tadi? Okey, jadi macam biasa kita akan tekan dulu kalkulator. Okey, kita tengok dapat berapa. Kalau kita tekan tangent kosong. Tangent, okey, tangent kosong. Okey, kita akan dapat kosong. Jadi starting dia dekat kosong. Sini. Okey, lepas tu kita tekan pula lagi satu. Tangent 90. Okey, tangent 90. Kita akan dapat mat error kan? Okey, tekan pula 180. Tangent 180. Jadi kita akan dapat kosong. Okey, tanda dulu kosong. Lepas tu kita akan dapat ialah untuk 270, dapat apa? Mat error juga tak? Okey, kita akan dapat mat error. Last kali tekan balik tangent 360. Okey, kita akan dapat kosong juga. Okey, dia akan jadi macam ni.
Mana yang saya guna warna biru. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Lepas tu yang kedua kita akan starting pada bawah ni. Dia naik dekat sini. Lepas tu dia akan melengkung pula macam ni. Okey. Dia macam parabola. Okay, ni start pada kosong ni. Dia akan sentuh sampai kosong ke atas. Okey, boleh nampak tak? Yang tangent ni macam mana? Ini lain sikit. Okey. Ulang, okey boleh. Okey. Yang ini kita akan memang dapat teori dia bentuk yang macam ni. Okey, startingnya kita akan tahulah dia start pada kosong. Lepas tu kita ada yang ini center error ni, kita buat saja garis macam ni. Okey, garis putus-putus ni dia akan menghampiri. Okey, yang ni pun dia pada kosong, pada ini menghampiri ni, naik sampai sini, naik sampai sini. Yang ni pun sama, dia akan jadi melengkung macam tu. Okey, ini kita panggil kubik lah kalau dalam kita punya graf. Okey, yang ni ada orang tanya, memang kita nak lukis ke? Nanti kalau kita buat tak sama apa semua. Okey, yang ni waktu kita sekolah, waktu kita belajar, kita guna kertas graf semua tu. Tapi bila kerja nanti, contoh Y sama dengan tangent X kan? Kita cuma masukkan nilai saja dalam software. Contohnya MATLAB. Yang ni semua komputer yang akan buat. Kita tak akan buat nanti bila kita kerja. Kena faham yang tu. Okey, yang ini kita belajar teori je. Macam mana nak sketch dia tu. Dan akan banyak ralat lah. Okey, saya ulang lagi sekali. Kalau macam tangent ni sama juga. Tapi kita akan dapat yang dekat 90, 270. Okey, yang ini kita akan dapat MAC error. Okey, jadi kita tengok starting dia. Bila kita tekan tangent X, kita akan start pada kosong. Lepas 180 kita akan dapat kosong juga. Okey, untuk 360 kita akan dapat dekat sini juga. Jadi, bila kita mula daripada kosong, lepas tu menghampiri garisan, menghampiri. Lepas tu yang ni pula kita akan mula pada bawah pula. Bawah sampai sini, melengkung sampai sini, lepas tu menghampiri belah sini pula. Okey, yang ni sebabkan kosong, jadi kita mula balik 270 ni, menghampiri sini sampailah kosong sini balik. Okey. Yang ni memang teori. Kalau dapat MAC error tu, kita cuma buat yang ini saja, menghampiri ni. Okey, nanti ada latihan kita akan buat. Baru kita nampak lah. Okey ya. Siapa ada soalan untuk yang C ni? Okey ya semua? Kita dah nak masuk yang modul dah ni. Dia memang macam tu. Memang dia macam ni bentuk dia. Nanti kita akan tengoklah calculation dia yang lain. Okey? Macam kalau macam kawan kita tadi, dia kena ada dua kat depan. Ada yang dia mungkin pernah buat dekat sekolah ataupun buku latihan. Sebelum ni dia key in 2 sin X. Bila tekan akan dapat lebih kurang macam ni juga. Okey. Kalau MAC error, okey yang tadi garis putus-putus saja. Tapi dalam exam selalunya dia akan bagi dah, cuma kita bulatkan lah. Contoh dia bagi soalan sin, dia bagi graf ni. Jadi kita nak bulat yang mana? Confirm kita bulat yang ini. Sebab kita tahu dah bentuk dia macam mana. Modul baru yang saya upload semalam. Dah ada dekat situ. Kalau klik link bawah tu dia ada dah tambahan. Sambungan tu. Hanani. Hanani tanya. Okey. Jadi siapa yang tak ada modul tak apa, kita akan buat sama-sama dulu. Okey. Jadi yang ini saya snap gambar sekejap. Okey, saya snap gambar, nanti kita akan masuk modul. Okey, jadi saya ambil gambar saya.
Yang 4B punya Haris. Okey, nanti tengok balik. Ada dah, saya dah upload dah 2-3 hari lepas. Okey, kalau admin tak update pun memang saya update sendiri sebab link tu semua memang terus connect ke saya punya drive. Kalau saya masuk je dalam drive saya, memang automatic student boleh akses terus. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni ialah hitung amplitude. Amplitude tu yang mana? Okey, amplitude tu yang ni Sekejap. Saya nak lukis baru kan saya label kan. Okey, saya lukis baru lah. Okey, saya lukis baru. No, adjusted. Okey, ni saya padam. Okey. Dia akan kalau amplitude dia ada nota dia. Macam ni. Contohlah kita ada Satakates. Yang 4B, okey. Okey, kita ada Satakates. Okey, macam mana kita nak kira amplitude Okey, saya tunjuk dulu. Ini kita ada sama juga macam tadi. Ini X, ini Y, ini origin kosong. Okay, ini kita ada negatif A. Ini kita tak pasti kita dapat nilai apa, jadi letak lah. Okey, kat sini tengah-tengah dia. Okey. Jadi kita akan dapat satu garisan macam ni. Okey, kita akan dapat macam ni untuk kita punya inilah apa tu? Sim. Okey, pada kosong kita akan sampai sini. Lepas tu kita turun balik. Alamak, terlajak pula. Sini. Turun. Sini. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi kat sini panjang. Saya guna banyak warna untuk bagi nampak. Tak, yang ni pun saya tunjuk dulu teori dia. Nanti latihan baru dalam modul. Okey, latihan kita akan start dekat sini. Macam mana nak kira amplitude? Yang ni. Contoh ni. Okey. Ni nota juga. Ni nota sama je bentuk macam tadi. Cuma saya boleh juga combine tadi, tapi nanti ada yang tak faham lah. Okey, macam saya letak satu, tiba-tiba dalam soalan negatif 5. Nanti jadi lain pula. Ni saya buat satu-satu. Okey. Jadi kalau contohlah kita ada dekat sini, ialah pada sini sampai sini. Starting sini sampai sini. Okey, satu pusingan lengkap lah. Ini ke sini. Jadi kita akan dapat ialah 360 perkan dengan B. Bila okey. Y sama dengan A sin BX. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Y sama dengan A sin BX. Okey. A ni kita nak ambil mana? A ni kita akan ambil dekat sini. A dia. Okey. Lepas tu sin B. B kita nak ambil dekat mana? B kita akan dapatlah nanti dekat sini. Nanti yang ni teori dulu, salin dulu, nanti saya akan tunjuk. Okey, 360 bahagikan dengan B. B tu nak ambil kat mana? Tak apa, salin dulu. Yang X ni kita akan ambil kat paksi X lah. Okey, kita tengok satu contoh.
Macam mana kita nak kira amplitude dia? Okay, siapa yang ambil fizik dekat sini, amplitude tu ialah dekat sini lah. AdMath berada ni, tapi pada AdMath saya tak tahulah. Amplitude dia sini, tinggi. Ini sini, sini. Inilah amplitude dia. A, okay, yang ni A negatif. Kalau bawah negatif lah. Amplitude tu yang ni kita akan panggil wave lah ataupun gelombang. Dia bukannya, dia boleh juga jadi gelombang yang laut tu. Kita ada gelombang air. Okey, gelombang air yang laut tu lah. Ataupun dekat sungai tenang je kita ambil batu kita baling. Nanti dia akan jadi macam bulat besar tu kan. Itu kita panggil gelombang. Tapi yang ini dia ada juga gelombang ni kita boleh kesan dalam gelombang bunyi. Okey, kalau kita rajin karaoke kat sini, okey, lepas tu ada macam apps yang kita menyanyi tu, lepas tu dia ada gelombang tu kan. Kalau noise dia akan jadi macam tu. Okey, kalau kita guna mic kita yang boleh filter noise, akan nampak lagi cantik pada tu. Macam mana nak tahu gelombang dia macam mana? Okey, tak apa. Yang ni teori dulu. Okey, nanti kita akan tengok yang dekat kita punya soalan. Okey, dia beza dia sama je. Kalau sin dia akan dapat je ni. Cuma beza dia mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah sikit, ada yang besar. Okey, besar, ada yang kecil. Beza dia sama juga. Bentuk dia sama juga. Beza dia saja lain, size pada segi amplitude ataupun lebar dia ni. Yang tu saja. Kalau yang ni pun sama juga. Okey, kita akan naik turun. Tapi beza dia ialah dia sejauh mana dengan selebar mana. Yang itu saja. Nanti bila kita jawab soalan kita akan nampak. Okey. Lepas tu kita akan tengoklah yang ini lukis. Jadi macam mana kita nak kira amplitude sekarang. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Mana buku saya? Okey. Jadi yang ni contoh soalan dia yang ini. Jadi kita nak kira yang pertama, siapa yang ada modul tengok dalam modul, siapa yang tak ada tak apa saya tulis dekat depan. Okey, tak ada muka surat. Saya tak pasti lah yang dalam tu saya letak muka surat atau tak. Okey, yang ni kita akan dapat contoh. Okey, soalan dia ialah hitung amplitude, tempoh dan pintasan Y. Okey, jadi tiga benda kita nak tengok, iaitu amplitude, iaitu A, tempoh dan juga pintasan Y bagi fungsi trigonometrik berikut. Jangan risau. Okey, ada kelas. Okey. Boleh Nina. Okey. Nah, Nina mesti dengan kembar sekali kan? Okey. Jadi tengok dulu soalan yang pertama. Okey, tengok soalan yang pertama. Jangan stres-stres ni susah ke apa. Kita kena buat dulu. Jadi kita tengok contoh. Yang dalam modul siapa ada modul tengok modul, siapa yang tak ada tak apa tengok yang kat depan. Okey, yang ini dia bagi dekat kita ialah Y sama dengan 3 sin 2x. Okey kan? Sebelum tu. Siapa dekat sini tahu ataupun pernah tengok movie Ghostbuster? Pernah tengok Ghostbuster? Pernah? Dia ada dalam kartun punya, dia ada juga dalam yang orang punya lah. Ghostbuster. Tahu tapi tak pernah tengok. Okey. Lepas tu kita tengok bila dia nak cari hantu tu, Ghostbuster kan. Jadi dia akan ada satu alat. Yang Mak Saleh ataupun yang paranormal sekarang ni pun dia ada satu alat EMT. Elektrik apa tau, dia akan kesan macam dia bawa pergi kat dinding tu. Ni orang kata yang ni hantu selalu ada kan. Tunjuk kat dinding tu, lepas tu dia tengok elektrik. Yang tu sebenarnya untuk apa? Dia tembak wave.
Yang tu sebenarnya kita percaya tau, sebagai Muslim, siapa yang kat sini Muslim, dia percaya setiap macam makhluk tu dia ada dia punya rentak dia sendiri, dia ada gelombang dia sendiri. Kalau hantu dia ada gelombang dia sendiri. Kalau manusia dia gelombang dia sendiri. Kita test ada orang kat tepi pintu tu, kita tahu ini manusia. Sebab gelombang dia lain. Macam tu juga. Siapa-siapa yang ambil PhD ke nanti cuba kaji gelombang air. Kita ada air, contohlah kita tahan air kowe, kita letak dalam satu macam bekas, cawan tu. Lepas tu satu cawan tu cuba kita marah air tu. Kita maki-maki dia apa semua. Lepas tu tengok gelombang air tu macam mana. Ataupun kristal air tu. Dia bukannya boleh kesan hantu lah. Dia cuma boleh kesan macam kalau dekat situ, dia kalau hantu tu macam mata kita jugalah. Okey. Mata kita hijab. Ada yang hijab dia mungkin stage 1. Macam kita tak tertutup terus hijab kita tak nampak. Mungkin ada sebelah kita, atas kita apa semua kan. Yang stage 1 dia boleh nampak. Kalau macam entiti tu memang terlalu kuat, kadang-kadang dia tak nampak, dia boleh rasa. Yang tu pun gelombang juga. Dan ada yang lagi power, yang macam bomoh ke apa tu, kita tak nampak, dia nampak. Yang tu mungkin mata dia stage kedua pula, hijab tu, dia boleh tengok lagi power. Contohnya macam ni lah, macam saya punya webcam kan. Webcam saya 1080. Okay, dia boleh nampak sharp lah. Berbanding dengan 720. Macam bos saya, siapa kelas fizik, siapa kelas kimia dengan PTIU, dia ada lagi jelas kamera dia. Yang tu ialah 4K, 4000 resolution punya. Okey, lagi nampak jelas lah. Mata kita pun macam tu juga, gelombang pun macam tu juga. Macam yang ni pun dia serap cahaya pun macam tu juga. Sebab tu kadang-kadang kabur. Bila lampu ke atas ni dia berkelip, dia akan jadi kabur webcam saya. Sebab dia akan ada calculation dia lah dalam tu yang kompleks. Tak takut ke cerita? Kita cerita je untuk ilmu, okey? Untuk ilmu. Jadi macam balik kepada cawan tadi saya bagi tahu. Okey, kalau air, kalau kita marah dekat air tu, lepas tu kita tengok molekul dalam air tu. Kita ada alat dia lah untuk tengok molekul. Okey, air tu akan jadi molekul dia macam serabut lah. Tapi contohlah kalau kita seorang Muslim, okey, kita baca Al-Quran ke, kalau kita macam azan ke dekat air tu, okey, boleh tengok air tu jadi apa. Okey, molekul dia akan jadi macam kristal lawa. Ini boleh test sendirilah. Kalau tak mengaji ke tak azan ke tak apa, kalau kita cakap benda-benda yang baik lah. Okey, air tu molekul dia akan jadi macam lain. Lepas tu siapa yang saya memang spesialis dalam letupan. Okey, saya spesialis dalam untuk buat eksplosif sendirilah, bom. Ini saya tak boleh cakap ni. Tapi tak apalah, okey, kongsi sikit. Siapa pernah tengok, nanti cuba balik kampung nanti lepas PKP ni, bakar sampah, kan rumah nenek Tok Wan, Tok kita tu dah sampah banyak lah. Okey, cuba buat satu eksperimen. Bakar sampah, lepas tu bagi api tinggi lah. Okey, cuba azan dekat api tu, tengok dia jadi macam mana. Saya tak mau bagi tahu dia jadi apa, nanti boleh cuba buat lah, bagi api tu tinggi. Kalau api lilin birthday tu, tak payahlah. Tak nampak lah. Ni api yang tinggi, okey? Addition ke Ghostbuster? Bukan. Sebab kan saya bidang saya ialah masa saya form 4, form 5, saya ambil PKM. Bukan Parti Komunis Malaya. PKM tu ialah pengajian kejuruteraan mekanikal, Mechanical Engineering Studies. Memang saya belajar pada form 4 tu, saya belajar dah berkaitan dengan kejuruteraan. Jadi saya terdedah lah dengan semua-semua ni. Lepas tu diploma saya pula, diploma Mechanical Engineering. Lepas tu masa saya degree saya ialah Product Design Engineering. Jadi bila Product Design Engineering tu, kita kena tahu semua macam kita nak guna mekanisme apa.
Lepas tu kalau vibration kita kena kira vibration. Kalau kita nak cari torque, horsepower apa semua kita kena buat calculation. Salah satu benda yang saya tengok ialah yang orang kesan hantu tu lah. EMP tu. Okey. Saya bukannya nak kesan hantu tu, saya nak tengok teknologi dia. Sebab saya nak relate lah balik dengan apa yang saya belajar dengan fizik apa semua. Jadi sebab itulah dia akan kesan dulu. Bila macam ada lah macam lain sikit dekat situ. Contoh gelombang dia, suhu dia akan jadi sejuk sikit, tiba-tiba jadi sejuk. Ataupun tiba-tiba jadi panas. Okey, kita boleh suspect lah dekat situ ada macam benda. Macam sebab gelombang dia tu lain. Kalau macam, tapi ada juga yang Mak Saleh tu tipu. Contohlah dia letak macam satu alat tu. Lepas tu nanti akan ada lah macam bunyi-bunyi apa. Bunyi tu kita tak dengar pun. Lepas tu Mak Saleh tu lah kata, oh I kill you lah apa. Tapi kita dengar macam lainnya. Yang tu pun, yang tu ralat lah. Dengar satu lagi, kalau siapa suka tengok Seekers ke apa, nanti ada patung. Patung lalu-lalu dia bulat. Ni lah hantu tu terbang. Yang tu patung. Kadang-kadang ke kartu apa dia buat bulat. Tapi dia nak bagi orang tengok view banyak. Jadi dia tipu lah. Pakai AutoCAD masa belajar LK. Okey. Oh, yang ni banyak soalan yang okey tak apa saya jawab. Okey, bila siapa-siapa yang ambil lukisan terbatu, dan ni saya tak tahu RBT ke LBT, reka bentuk teknologi kan. Selalunya dia akan perkenalkan kita dengan AutoCAD. Okey, AutoCAD tu boleh. AutoCAD tu sesuai untuk kita buat 2D. 2 dimensi, siapa nak lukis 2 dimensi cukup sesuai lah. Tapi kalau macam Proton dia akan guna SolidWorks. Okey, SolidWorks. Kalau Pro 2 dia akan guna CATIA. Sebab apa? Bila kita nak buat 3D CAD, bukan kan, 3 dimensi, kita boleh senang guna SolidWorks, Inventor, AutoCAD. Ikutlah company tu guna apa, tapi yang paling murah ialah AutoCAD. Sebab yang kilang-kilang semua dia akan guna yang license, yang berlesen. Software tu dia kena upgrade. Contoh dia akan guna paling murah AutoCAD. 500,000 untuk 5 tahun. Lepas pada 5 tahun dia kena beli balik 500,000 yang upgrade punya. Kalau macam kita nak belajar, kita boleh je beli yang pirate. Kadang-kadang kilang pun guna yang pirate, tapi salahlah kilang sebab dia jana keuntungan. Kat universiti pun dia kena guna yang ori. Tapi macam dekat Unimap lah. Sebab kan mahal, satu tu $1,000,000 lebih, student version saja. Ada 80 komputer. Jadi pensyarah saya bagi tahu saya, boleh tolong install tak? Satu komputer RM5. Jadi saya download lah yang pirate punya, saya install lah satu-satu. Satu komputer RM5. Harapkan dengan 80, saya dapat berapa waktu tu. Okey jadi kita masuk balik yang ini. Siapa nak tanya AutoCAD ke apa tak apa, nanti boleh je WhatsApp saya nak nota AutoCAD ke apa. Kalau saya ada lah, saya ada buang banyak lah. Okey, jadi yang ini kita nak cari yang pertama sekali. Okey, saya tulislah kat sini. Okey, kita nak cari ialah okey, kita cari amplitude yang pertama. Okey, yang kedua kita nak cari ialah tempo. Okey, yang ketiga ialah tempo ni yang bahasa Inggeris tu period tu. Okey, last kali ialah pintasan Y ataupun Y-intercept. Okey, tengok dulu saya buat. Nanti baru buat. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah kita tengok dekat sini. Mana nota saya tadi? Okey, pertama sekali kita nak cari amplitude. Okey, amplitude. Okay, kita tengok dekat sini. Okey, jadi macam mana? Okey, tengok balik dekat sini. Mana yang merah? Alamak, hilang pula marker. Okey. Jadi yang ini ialah amplitude.
Yang A ni. Okey. Bandingkan yang ni dengan yang ni. Okey, A tu akan duduk dekat mana? A tu akan duduk kat mana kalau dalam ni? Depan. Okey, berapa A dia? Ni sin, sebelum sin tu. Jadi 3. Okey, jadi amplitude dia ialah 3. Nampak tak? Macam mana? Okey. Untuk amplitude. Nampak tak? Okey, kita akan ambil dekat depan ni. Okey, sebab amplitude dia yang ni. In. Macam kalau kita nak lukis, nanti kita akan letak 3 lah. Ni 3, yang ni 3. Okey. Lepas tu pula kita nak cari ialah tempoh ataupun period dalam bahasa Inggeris dia. Okey, period ni ialah kita akan tengok dekat sini. Kita akan tengok dekat sini. Saya tulis dekat sini. Okey, kita akan ambil yang ni. Ni ialah period. Maksud period di sini ialah satu kitaran lengkap. Yang ini ni separuh bulatan, lepas tu ada lagi separuh bulatan, dia akan jadi 360. Okey. Jadi kita nak tengok satu bulatan yang lengkap ataupun satu kitaran yang lengkap. Iaitu kita akan ambil 360. Okey, ni untuk tempoh ni ya. 360 perkan dengan B. B ni tengok. B dekat sini. Lepas sin dia B. Lepas sin B dia berapa? B dia ialah 2. Jadi bahagilah dengan 2. 360 bahagi 2 kita akan dapat ialah 180 darjah. Jadilah 180. Sebab itulah kita akan dapat separuh. Kalau full 360, kalau separuh dia 180. 90, 180 kan tadi. Ni 180. Jadi dia akan dekat 180 tu, lepas tu 180 pula kat sini. 360. Dia lebih kurang macam tu sajalah. Okey, untuk tempoh atau period, ada soalan tak? Semua okey? Okey Okey, cantik. Macam saya selalu ulang, kalau tak faham terus tanya saya. Boleh ulang, cantik. Okey. Jadi macam ni. Kita cuma bandingkan saja dengan yang ini. Okey. Jadi dia minta kita cari A. A dia dekat sini. Jadi kita tengoklah, kita bandingkan dekat sini. Okey, A dia ialah 3. Kita tulis amplitude dia ialah 3. A ni ialah amplitude. Okey, yang B ni pula. Yang B ni pula ialah tempoh ataupun period bahasa Inggeris. Okey, jadi kita akan formula dia 360 bahagikan dengan B. B ni kita nak ambil kat mana? B tu kita tengok kat sini. Jadi kalau dalam ni 2 lah. Jadi kita bahagilah B ni dengan 2. Kita tukar oleh 360 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 180 lah. Okey. Dia macam kuadratik. Kuadratik lain. Yang ni dia sama juga, dia graf fungsi juga. Cuma kita guna dia dekat tempat yang berbeza. Macam kuadratik tu kita akan yang form 4 tajuk pertama tu kita akan cari yang paling maksimum, yang paling minimum. Okey, yang itu cuma satu saja, dia pusing satu je. Yang ini dia banyak kali. Banyak kali, tapi dalam matematik dia kira separuh je lah. Kalau siapa-siapa ambil fizik, dia ada lagi jalan sampai ujung. Ada yang tiba-tiba tinggi, lepas tu jadi rendah. Ada juga. Tapi dalam matematik kita akan sekerat ni je. Separuh ni je. Kalau yang form 4 tu, yang kuadratik tu, dia cuma satu saja. Satu je, M saja. U saja. Okey. Itu beza dia. Mana dapat 360 dengan 2 tu? Yang ni memang formula dia. Untuk cari tempoh ataupun period daripada sini sampai kat sini. Satu putaran lengkap. Separuh, satu. Dia akan jadi satu putaran lengkap. Yang ni sebenarnya separuh bulatan. Bila separuh bulatan, 180. Separuh lagi, tambah 180 lagi, 360. Dia sebenarnya ialah bulatan.
tempoh tu 2 ke 180. Tempoh tu 2 ke 180. Okey, tempoh dia ialah yang ini. 180. 2 ni cuma panjang ni, jarak ni ke sini kita nak cari. Jadi 360 bagi B. B dia ialah 2. Okey, kita bandingkan B. B ialah 2. Jadi 360 bagi 2 jadi 180. Okey, siapa ada soalan sampai tempoh ni? Siapa yang tak jelas lagi? Kalau dapat B ni 100, gantilah 100. Ulang lagi sekali. Okey, boleh. Okey, dia macam ni. Kita akan dapat soalan macam ni. Y sama dengan 3 sin 2x. Okey. Jadi kita akan bandingkan dengan yang atas ni. A sin bx. Okey, jadi tempoh, amplitude. Ini saya dah tanda dah. A ni ialah amplitude. Jadi kita bandingkanlah. Lepas y sama dengan, lepas tu A. Ni y sama dengan, yang ni lah A dia, 3. Jadi kita tulis amplitude dia 3. Lepas tu pula kat sini B, tempoh ataupun period. Jadi soalan kedua ialah tempoh. Tempoh tu dia ada formula dia 360 bahagi dengan B. Okey, sekarang kita tahu dah fix 360 tu tetap, yang dimalarkan sama. Yang tak sama sekarang ialah B. Okey, B ni kita nak dapat mana? B ni ialah panjang daripada sini ke sini. Jadi kita boleh tengoklah dalam formula kita B tu dekat sebelah sin B. Ini sebelah sin B. Okey, B dia ialah 2 lah. Jadi 360 bahagi 2, jadi kita dapatlah 180. Okey, dah okey dah? Okey okey, cantik. Kita nak tengok pintasan Y pula ataupun Y intercept. Siapa yang ambil DLP, Y intercept. Okey, berapa? Okey, Y intercept ni ialah kita akan ambil dia dekat mana? Okey, pintasan Y. Pintasan Y ni ialah kita akan tengok dekat Y tu. Okey, dalam ini kita akan dapat sifar. Okey, kenapa kita dapat sifar? Sebab pintasan Y dia kat sini. Dia pintas Y dekat sini. Sebab tu kat sini ialah sifar. Kalau dia pintas dekat sini, ini ialah nilai A lah. Okey, kita kena tengok dia dekat mana dia pintas Y kita. Okey Okey tak okey ni? Tak ada jawapan ni. Okey okey, kita buat soalan lain. Kita buat soalan lain baru kita nampak kan? Cuba kita buat yang ini pula. Yang ini saya padam. Ini saya padam. Kita cuba lagi buat soalan. Okey, kita buat yang sin saja dulu. Kita buat yang sin saja dulu. Okey, yang cos nanti. Kita cuba tengok soalan yang pertama. Latihan tu yang satu dulu. Untuk yang graf yang lain nanti saya akan lukis pula. Okey, kita buat satu-satu. Okey, latihan. Yang ni ada dalam modul lah. Siapa yang ada dalam modul boleh tengok dalam modul. Siapa tak ada saya tulis kat depan. Satu kita akan dapat ialah Y sama dengan sin 3x. Okey. Okey, salin dulu. Cikgu ada tak link modul? Link modul. Okey, sekejap. Saya ambil dekat group parent. Okey, ini saya letak sini link modul. Macam mana dapat pintasan? Okey, nanti saya tunjuk balik. Okey, siapa yang tak ada link modul lagi dah? Ni saya bagi link modul. Okey, yang tu link modul. Okey, ada yang tanya macam mana nak dapat pintasan?
Ni jawapan dia, tak payah lukis lagi. Nanti ada yang lukis punya. Okey, yang ni cuma nak cari saja. Yang lukis tu ada latihan lain nanti. Okey, ada yang tanya dekat sini. Macam mana kita nak dapat pintasan? Okey, pintasan tu ialah kita tengok dekat sini. Kan paksi Y tu dekat sini. Paksi Y dekat sini. Yang ni X. Okey, jadi kita tengok dia pintas dekat mana. Pertama sekali dia ada X kat sini. Jadi yang ini dia starting kosong lah. Kalau macam yang kita buat nanti ini sin, lepas tu cos kan dia akan mula pada atas ni. Dia tak akan dapat kosong lah starting pintasan Y dia tu. Okey. Okey, dapat tak? Kita kena tengok soalan lain dulu nanti. Okey, tak apa, kita tengok yang ini dulu. Y sama dengan sin 3x. Ini beza dia ialah kat depan ni dia tak ada. Okey. Okey, jadi kita tengok yang ini. Y sama dengan sin 3x. Yang ni A. Okey, jadi amplitude dia ialah okey. Kalau macam ni, dia tak ada pun A dia dekat sini. Kita akan dapat A dia berapa agak-agak? Okey, ada yang bagi jawapan. Okey, ada yang betul, ada yang salah. Okey. Kalau dia tak ada kan, A kat sini dia tak tunjuk. Sebenarnya dia ada, dia akan jadi 1. Okey, 1. Ada yang jawab kosong. Bukan kosong, 1. Okey, kalau A tak ada ke depan, terus sin 3x. Jadi kita assume A itu ialah 1 untuk grafik. Okey ya. Jadi yang pertama sekali dia minta ialah amplitude. Amplitude ialah 1. Okey, lepas tu tempoh ataupun period pula. Tempoh tengok, saya dah beritahu dah tadi. X dia, B ni ialah tempoh. Jadi tempoh dia ialah berapa? Tempoh macam mana? Okey. Okey, yang ini kita dapat 3. Jadi formula dia ialah 360 per dengan B. B ni ialah 3 lah. Jadi kita akan dapat berapa? 120. 120. Ada yang tersilap juga tu, 180. Macam mana boleh dapat 180? Kalau bagi 2 ialah ni bagi 3. Okey? Faham tak lagi ni? Macam mana nak buat? Setakat ni lah, setakat tempoh ni. Okey Lepas tu barulah kita nak cari pintasan Y ataupun Y intercept. Jadi kita akan dapat ialah salah tengok soalan. Okey. Jadi pintasan Y kita. Jadi tengok dekat mana di pintasan Y kita ni. Kalau graf kita sin. Okey, kita akan pintas dekat kosong lah. Ini kita akan dapat kosong. Okey, jadi kita tengok pula yang kalau soalan cos macam mana? Kalau soalan cos, yang ni grafik. Okey, saya lukis yang cos pula. Okey, sekejap saya ambil gambar dulu. Okey, saya padam yang ni lah. Okey, kita tengok yang ni sin. Kita tengok yang cos pula.
Macam mana nak dapat satu yang amplitude tu? Amplitude tu macam mana dapat satu? Okey, satu tu dekat sini. Alamak, terpadam lah. Okey. Kalau macam kita ada kat depan tu dia bagi number, kita akan contohlah kat depan ni dia ada bagi 4. Okey, 4 ni kita akan ambil 4 lah. Kalau dia tak bagi, ni dia tak bagi, dia terus sin 3x. Kita akan anggap depan ni ada 1. Okey, jelas tak? Kalau dia tak bagi, jumlah depan ni kita anggap 1. Sebab bila kita buat tadi, dia akan pintas dekat 1 starting dia. Okey, yang amplitude ni. Okey, Nazmi okey tak? Nazmi? Okey orang lain yang jawab okey tu. Bukan, dia kalau tak ada, dia contoh lah macam ni. Okey, dia contoh macam ni. X tambah 5. Okey. Yang ini 5. Yang X ni berapa? Satu. Dia akan ada 1 ni, tapi kita tak nampak. Anggaplah X ni macam C ni. Kat depan ni mesti ada juga. Okey? Okey tak Nazmi? Okey Okey, jadi kita tengok pula yang cos. Okey, tengok yang cos pula. Okey, yang ni kita akan dapat okey, kita akan dapat macam ni. Okey, yang ni dia akan sampai ke ni pun saya tersilap lukis ni. Kat sini panjangkan sikit. Ini kena tepat lah kalau dalam fizik. Okey. Dekat sini ialah 360 lah. Cuma starting dia yang ini, dia akan start daripada sini. Ni kita memang 360. Okey, jadi kalau macam cos, satu putaran lengkap dia, kitaran lengkap dia ialah pada sini sampai balik ke sini. Kalau tadi sin turun, naik, sini balik. Dia ada beza dia sikit. Okey, tak apa. Nanti saya akan terang lagi lanjut lah dengan kita buat soalan. Saya tulis sekejap. Ni kita akan dapat ialah y sama dengan a cos dx. Okey, ini sama juga. Okey. Dari sini sampai sini. Ini guna pen merah lah. Sama macam tadi. Ini sampai sini. Okey, sama juga. 360 bahagi B. Okey, jadi untuk soalan siapa yang ada modul, tengok dekat y sama dengan cos x. Okey, tulis sini. Soalan nombor 2 tu, y sama dengan cos x. Okey, sama juga kita akan cari amplitude tempoh dengan pintasan y. Okey, jadi tengok jawapan dia.
Mana soalannya? Sekejap. Y sama dengan... Oh, saya tertinggal lah soalannya. Okey, saya tertinggal 3 dekat sini. Tambah 3. 3 cos X. Okey, saya tertinggal 3. Okey, jadi sama juga. Kita mula-mula nak cari ialah amplitude. Jadi amplitude dia kita akan dapat ialah, okey, kita bandingkan A dengan A. Okay, amplitude dia ialah 3. Lepas tu kita akan tengok ialah tempoh, period. Tempoh sama juga, 360 bahagi B. 360, B dia berapa? Selepas cos B. Ini selepas cos kita ada X. Jadi kita nak bagi dengan berapa X tu? X tu kita akan anggap dia sebagai 1. Okey, ini ada 1. Jadi 360 bagi 1, jadi kita akan dapat balik 360 lah period dia ataupun tempoh dia. Okey, lepas tu pula kita nak cari pintasan Y. Pintasan Y ataupun Y intercept lah. Ini. Tengok dia mula dekat mana starting dia. Okey, yang ini kita akan dapat ialah, okey, kalau ikut jawapan ni dia bagi kosong juga. Okey, Y intercept ni kita akan anggap dia ialah dia ada calculation dia, iaitu tolak yang itu. Okey, yang ini pun kosong juga. Okey, Y intercept dia nampak tak? Ataupun dah ke bawah? Nampak lagi kan? Kenapa kosong? 3 cos 1x. Sekejap saya jawab satu-satu. Nani tanya dulu. Okey. Kenapa 3 cos 1x? Okey. Dia macam ni. Kalau macam cos x saja, x ni kita akan anggap dia 1. Kalau dia kata dia tulis cos 2x. Ini 2 lah. Kalau dia tak bagi, dia bagi x saja, kita anggap dia 1. Okey. Okey, Y intercept tu nak tahu dia macam mana? Okey, dia macam ni. Okey, kalau nak mudah Y tu kita cuma tengok dekat sini. Okey kita tengok X. Kita tengok X. Okey. Kalau kita dapat X tu ada nilai, kita akan jadi dia ada nilai lah. Contoh dia letak dekat sini. Okey, contoh Y dengan 3 cos X ni ialah pintasan Y 4. Jadi Y intercept kita ialah 4. Tapi kalau dia tak letak 4, dia letak X saja. Yang tu kita akan jadikan dia kosong. Okey? Untuk pintasan semua dapat tak? Kalau macam dia ada 3 cos, okey, B ni kita akan dapat something lah macam X lepas tu 4. Okey, jadi X ni ialah pintasan Y ataupun Y intercept. Tulis cos X saja. Kalau dia letak 4X pintasan dia, kita still dapat kosong. Kita still dapat kosong. Kecuali kalau dia tulis macam ni lah. 3 cos 2 tambah 4. Nanti kita akan jumpa dalam soalan kita ni. Yang mana yang tak dapat kosong. Okey? Okey, macam Nani tanya, kenapa tulis cos X saja?
Okey, kalau dia cos X saja, kita anggap kat depan ni ada 1. Kalau dia tulis cos X saja. Kalau dia tulis cos 5X, jadi dia ialah 5. Okey eh? Bukan cikgu, yang kat dalam modul tu dia tak tulis pun depan cos tu ada 3. Oh, okey. Ni saya dah buat pembetulan, tambah 3. Okey eh? Yang siapa-siapa yang ada modul tu, yang soalan 2 ni, Y sama dengan cos X saja. Okey, ada 3 depan tu. Cuba tambah 3 sebab saya tertinggal. Okey, dapat? Dapat kan? Okey, jadi yang ini kita dah buat dah. Okey, kita cuba tengok dalam soalan ni ada lagi soalan cos. Okey, cuba tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dalam modul kita, dia akan ada Y sama dengan 2 cos 3X. Okey, soalan nombor 4. Siapa ada modul tengok soalan nombor 4. Y sama dengan cos 3X. Jadi kita akan dapat amplitude. Jadi amplitude dia ialah A, 2. Okey, yang seterusnya ialah tempoh. Tempoh kita akan dapat ialah 360 bahagikan dengan 3. Jadi kita akan dapat 120. Okey, ini soalan Y sama dengan 2 cos 3X. Okey, lepas tu pula pintasan Y dia, ini cuma ada X ya. Jadi kita akan dapat ialah kosong. Okey, ada lagi yang tanya kenapa pintasan Y dia kosong. Okey, macam ni. Kalau kita tengok dalam formula kita ni yang dia bagi Y sama dengan 2 cos 3X, belakang dia sekali ialah X sahaja. Okey, bila ada X sahaja, automatik kita buat terus kosong. Pintasan Y dia ialah kosong. Okey, kalau dia buat Y, katakanlah Y sama dengan 2 cos 3 tambah 5. Yang ini kita akan dapat X dia ialah 5. Kalau dia bagi 2 cos 3 tolak 7. Jadi pintasan Y kita ialah negatif 7. Soalan nombor 4. Okey, dalam modul ni soalan nombor 4. Sebab saya nak tunjuk yang cos dulu. Tak masuk tangent lagi. Okey eh? Jadi kita buat banyak-banyak kali nanti kita jelaslah. Okey eh? Yang nombor 6 tu yang ada tambah tu nanti dulu. Okey, sekarang saya nak lukis yang ini yang cos. Saya nak lukis yang tangent pula. Okey, saya nak lukis yang tangent pula. Okey, ni ambil gambar dulu, ambil gambar. Ambil gambar tak lagi tadi? Okey, yang ni belum. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey, tengok yang graf tangent pula. Macam mana nak tahu tempoh kalau tak buat graf tu? Okey, tempoh ialah ni. Kalau tak buat graf, kita anggap dia ialah 360 bahagi dengan B. B kita dekat sini. Jadi B dia 2, bahagi 360 dengan 2. Tak payah lukis pun. Okey eh? Jadi kita tengok yang graf ni pula, graf tangent. Graf tangent lain sikit.
Okey, macam ni lah. Sebenarnya saya buat 2 modul. Okey. 2 modul ni, satu yang modul PTIU, satu lagi yang modul yang saya guna dekat luar. Kalau macam modul PTIU, dia wajib saya kena bahagi 3. Tulisan wajib yang bahasa Melayu 8. Yang ni saya buat 9. Saya tak ikut bos saya. Patut nanti saya kena marah lah ni. Bahasa Inggeris dia kita akan buat 7, lepas tu italic. Dia akan sengit. Yang ni saya terikat dengan modul PTIU. Jadi saya terpaksa buat macam ni. Kadang-kadang ruang nak tulis jawapan tak cukup. Sebab memang company kita akan nak yang jimat lah. Okey. Kalau boleh bahagi 3. Memang wajib bahagi 3 modul-modul. Jadi saya tunjuk sikit yang mana yang saya buat. Okey. Ini contohlah saya buat yang darjah 5. Yang modul luar yang saya tak guna dekat PTIU. Dia akan jadi penuh dan berwarna. Ini salah satulah. Okey. Lepas tu nanti akan ada nota apa semua. Yang ni boleh juga saya bagi. Cuma yang ni saya buat dekat cikgu luar lah. Saya kena minta kebenarannya dululah. Sebab dia bayar dekat saya buat. Jadi nanti saya akan bagi juga dalam grup Telegram. Kenapa pintasan Y nombor 4 bukan kosong? Nombor 4 mana? Yang ini kan? Dia yang ini kita akan dapat ni kosong. Bukan 2, bukan 2. Okey, bukan 2. 2 ni ialah amplitude. Yang ni ialah A, amplitude. Ni A. Okey, yang X ni baru pintasan Y. Jadi X dia X, jadi kosong lah. Kalau X ni tambah 5, kita akan jadi tambah 5. Okey, dia akan jadi macam tu. Tapi tak apa, yang ni sebab first time kan. Nanti saya akan bagi yang soalan saya lah. Okey, tapi dalam grup Telegram. Ini yang modul PTIU. Yang kita guna dalam ni modul PTIU. Sebab setiap kali saya habis kelas, bos saya akan tengok yang saya ajar sekarang ni. Guna modul ni ataupun guna modul lain. Okey, jadi saya terikat. Nanti saya bagi soalan yang luar daripada yang ini, cuba buat banyak-banyak. Latih to be. Tapi saya tak sempat lagi lah sekarang ni sebab saya tak ada cuti pun. Cuti pun saya ada kelas juga, yang kelas luar. Jadi saya cuba cari masa yang betul-betul nanti saya buat juga. Okey, macam yang saya buat yang tadi lah. Sekarang ni saya baru ada 2 lah. Yang ini saja. Yang ini saja. Ni yang darjah 5, yang ni yang form 4 tu. Ni pun tak habis lagi yang saya letak dalam grup tu. Okey, nanti saya akan cuba buat juga dengan yang grup ni. Cuma saya tak sempat lah. Okey, jadi kita tengok yang ini pula, yang tangent pula. Okey, yang tangent kita akan dapat macam ni. Okey, boleh. Syafie ada baca Yasin. Okey. Baca Yasin. Okey lah, ke 10 kan. Tak mengantuk lagi lah. Okey, jadi kita akan tengok yang ini. Kita akan dapat, ni guna biru lah nampak sikit. Okey, kita akan dapat pada sini naik ke atas. Lepas tu yang ini pada bawah ni, ke sini, naik ke atas. Lepas tu kita ada sini, ke sini. Okey, kita akan dapat inilah yang tangent. Okey, sama-sama. Okey, jadi kita akan dapat, nampak tak? Nampak lagi. Y, dia sama je. A tangent BX. Okey, cuma beza dia bila
libatkan tangent. Okey, dia ada pada sini lah yang merah ni. Okey, daripada sini sampai sini. Sini sampai sini saja. Separuh. Jadi dia ialah 180 per dengan B. Okey, beza dia dengan cos dengan sin ialah yang ini untuk tempoh dia period 180. Dia bukan 360. Okey, jadi kalau dia minta soalan, okey, yang pertama amplitude. Amplitude. Okey, soalannya siapa ada modul cuba tengok yang soalan 3. Okey, soalan 3. Soalan 3 tu y sama dengan setengah tangent 4x. Okey. Jadi amplitude dia ialah inilah 1/2. Amplitude dia 1/2. Okey, sorry. Bila dia ialah setengah, yang ini amplitude dia tak ada. Okey, dia tak ada amplitude. Sebab amplitude dia ialah yang ini. Sorry, saya lupa nak beritahu. Okey, amplitude dia kosong. Untuk graf tangent dia tak ada amplitude. Amplitude dia ialah kosong. Okey, take note. Take note dekat mana-mana. Okey, lepas tu kita akan cari pula ialah tempoh. Tempoh sama dengan okey, 180 perkan dengan B. B dia kat mana yang ni? B dia yang inilah 4. 180 bahagi 4 dapat berapa? 45. Okey, 45 darjah. 45 degree. Okey, lepas tu pula kita ada ialah pintasan Y. Jadi pintasan Y kita akan dapat berapa? Okey, kita tengok ini ialah X. Jadi kita akan dapatlah sifar ataupun kosong. Okey, siapa yang ada soalan untuk yang tangent ni? Kenapa kosong? Kenapa A kosong? Okey. Ulang balik yang 3. Okey. Amplitude tu macam mana? Okey. Okey, take note benda ni. Ya, daripada ni. Tolong take note. Kalau tangent tak ada amplitude. Kalau tangent tak ada amplitude, jadi dia akan jadi kosong lah amplitude dia. Okey untuk tan memang 180. Memang formula dia ialah 180 untuk tangent. Okey ini yang tanya tadi, kenapa amplitude dia ialah kosong? Kalau tangent, kalau graf macam ni, dia tak ada amplitude. Dia terus letak kosong. Okey Lepas tu pintasan Y sama juga. Kalau dia ada X saja, kita akan letak kosong. Kalau dia ada tambah atau tolak nilai dekat sini, kita akan jadi nilai itulah. Okey Ada apa-apa soalan tak? Kemuskilan yang ini. Kita nak buat baki soalan ni. Sebab semua dah faham lah. Sebab kita dah buat banyak dah. Semua graf kita saya dah tunjuk dah. Okey tak ada soalan. Confirm ni? Nak salin sekejap. Okey boleh. Tapi tak lawa pun saya buat ni. Okey tapi bolehlah faham. Nanti saya akan bagi nota dan lain. Okey ni bos saya tengok boleh marah lah. Tulisan tak tersusun. Okey tak apa. Saya padam yang sebelah sini belah sini boleh padam Azim. Azim pula Nazmi. Yang belah sini.
apa yang tulis dekat star tu, star. Oh, yang ni tak ada star tu tak apa. Okey, kalau tangent x ada amplitude. Tak ada amplitude. Jadi kalau soalan kita dapat graf macam ni ataupun kita dapat tangent, confirm amplitude kita ialah kosong. Itu maksud saya. Okey, dapat tak Azim? Azim dapat tak? Okey tu Nazmi yang nak jawab. Okey, dapat. Okey, kita buat baki soalan yang kita belum buat lagi. Saya risau yang 2 jam ni tak cukup untuk yang ni. Tak apalah, nanti kita cuba tengok yang waktu kita yang 4 jam. Okey, yang kita tak buat lagi tadi yang mana? Soalan 1 dah buat, soalan 2 dah buat, soalan 3 dah buat. Okey, soalan 4. Soalan 4 dah buat. Okey, soalan 5. Soalan 5 kita ada kat sini. Y sama dengan 2 sin 2/3x. Okey, 2 sin 2/3x. Jadi kita akan dapat yang pertama sekali ialah amplitude. Okey, cuba ingat balik sin. Amplitude dia kita akan tengok yang depan ni. Amplitude dia 2, lepas tu period, tempoh. Okey, tempoh kita akan bahagilah dengan B kan. Okey, yang ini ialah B ya. Ini ialah B. Mana yang nota tadi? Okey, jadi kita akan dapat yang ini ialah tekan kalkulator tempoh dia, kan kita kena bahagi dengan B, 360 bahagi saja dengan 2/3. Okey, tekan kalkulator 360 bahagi 2/3. Statement tangent tadi. Okey, boleh. Ya? 540. Okey, 540 betul. Okey, yang ini kita akan dapat 5. Sekejap, nanti saya akan ulang balik tangent, ada kawan kita minta. Ini 540. Lepas tu yang bawah sekali kita nak cari pintasan Y. Ni saya bagi tahu dah tadi. Sama dengan X lah. Sama dengan X lah. Okey, kalau X saja sama dengan 0. Okey, jadi semua dah cakap dah tu. Okey, ada kawan kita minta tunjuk balik yang tangent. Okey, tangent ni ialah amplitude dia tak ada, sebab kalau tangent dia tak ada amplitude. Okey, kita akan dapat 0. Okey, lepas tu kita tengok tempoh. Tempoh dia ialah macam sin dengan cos 360. Kalau untuk tangent 180. Jadi bahagikan dengan B. B dia yang ini. Jadi 180 bagi 4 kita akan dapat 45 lah. Yang belakang ni sama juga. Kalau X saja kita letak kosong. Okey, dapat tak Husna? Okey cantik. Okey, jadi kita tengok soalan yang nombor 6 pula yang kita tak buat lagi. Okey, 6 ni dia panjang sikit. 6 kita akan dapat Y sama dengan 2 cos 2x tambah 3/2 cos 2x tambah 3. Okey, yang ini nampak dia macam susah, tapi dia senang. Okey, jadi kita ada cos dengan cos lah. Okey, benda yang sama. Okey, jadi kita akan dapat amplitude. Okey, amplitude yang pertama ialah kita tengok dekat sini. Okey. Ialah 2. Okey. Lepas tu kita nak cari sekarang ialah cos. Saya macam salah ni. Siap.
cos 2x. Alamak, oh salah ni. Okey, dia yang ini saja. Soalan dia sampai sini saja. Sebab dalam buku tu dia ada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia buat lagi sekali benda ni. Sebab dia nak tengok cos ni dia nak tukar jadi sin. Kalau sin pintasan dia kosong juga. Kalau belakang tu x. Sin pun kosong juga. Okey. Semua kalau belakang dia x, dia akan dapat kosong. Tak kisahlah sin ke, cos ke, tangent. Sekejap. Kalau sin pintasan dia, okey. Nombor 5 tu sama SM tu apa SM? SM tu yang mana? Nombor 5 SM apa dia? Oh ni sin, bukan SM, sin. SIN. Kat belakang tu ialah, okey padam, tadi tersilap. Okey, dia soalan dia sampai sini ya. 2 cos 2x tambah 3/2. Belakang dia 3/2. Okey. Jadi amplitude dia kita akan dapat 2. Okey, amplitude dia 2 tempoh. Tempoh ataupun period. Tempoh ataupun period kita akan dapat, tengok kat sini. 2 cos 2. Ni 2. Jadi 360 bahagikan dengan 2, jadi kita akan dapat 180. Okey, sekarang ni yang ada nilai pintasan y ataupun y intercept. Jadi kita akan dapat 3/2. Ini dia bukan x, dia ada nilai. Jadi kita kena letak nilai. Kalau negatif letak negatif lah, yang ni sebab positif. Okey tak lagi ni? Jelas tak lagi? Cikgu kenapa tambah 3/2? Tambah 3/2 sebab yang ni memang soalan ni dia bagi. Okey? Oh, bukan tambah 3 je? Tak. Tadi kan saya suruh buat pembetulan. Sebab saya guna buku tu, tapi buku tu dia tersilap. Okey, kat belakang ni dia tadi saya sampai kat sini. Okey, sebenarnya dia buat cross macam ni. 2 cos, okey, ini bahasa Melayu. Cos, ni bahasa Inggeris. Cos 2x. Saya patut yang ni saya tak tulis sebab tu dia akan jadi macam ni. Sebenarnya salah ni. Dia sampai sini saja. Yang cross ni saya terbuat tambah. Okey? Sorry ya. Soalan dia sampai dekat sini saja. Okey. Jadi dah tahu dah kan kenapa jadi 3/2 ni. Jadi kalau siapa yang nombor 6 tu cuba buat pembetulan, soalan saya salah saya bagi. Okey, last Okey, last kali kita ada nombor berapa? Okey, y. Nombor 7 dengan 8. Sin dengan tangent. Dah pukul 10 dah. Okey. Sin dengan tangent, sebab saya tak sempat nak tunjuk yang belakang. Dah habis lah sebenarnya. Yang belakang ni nanti ini sama je yang lukis tu, nanti saya akan tunjuk yang masa 4 jam tu. Okey, 4 jam tu saya akan tunjuk ini sikit, lepas tu terus kita masuk modul baru. Modul baru tu cepat. Okey Jadi semua ada tak? Siapa yang tak ada modul salin, kita jadikan soalan 7 dengan 8 ni sebagai kuis kita. Okey, 7 dengan 8 sebagai kuis. Siapa yang tak ada modul, tak apa saya tulis. Sekejap saya snap gambar. Okey, saya padam yang ni lah.
Okey, siapa yang ada modul tengok muka surat 7 dengan 8, siapa yang tak ada saya tulis. Okey, ini kuis. Okey, dua soalan ni ialah soalan kuis. Nombor 7 dengan 8 kuis. Betul. Okey 7 dengan 8 ialah kuis. Macam biasalah, hantar dekat saya yang dekat saya punya number tu. Okey, siapa yang tak isi lagi kehadiran, tolong isi. Ni saya letak lagi sekali. Sama atas ni. Ya. Alamak, tak dapat apa. Ya, ada apa-apa soalan tak? Azim ada soalan apa? Okey, siapa tak isi lagi, isi dulu yang form saya lagi. Okey, nombor 7 dengan 8. Okey. Quiz yang tu. Quiz hanya perlu tulis amplitude, period dengan intercept. Kena lukis. Lukis tak payah. Lukis tak payah. Cuma buat macam kita buat ni saja. Okey. Sebab kita akan dapat juga dalam formula kita tu. Kalau tangent tu nombor 2 dia nak kena tulis ke? Tangent nombor 2. Okey, nombor 2 tu tak payah. Okey, tak payah. Amplitude dia memang kosong. Okey amplitude dia memang kosong. Okey, ada apa-apa soalan tak? Yang muskil ke apa ke? Nanti kita akan sambung balik Yang ni sikit lagi, lepas tu kita akan masuk modul baru. Modul baru tu saya beritahu dia senang sangat. Jadi kena buat betul-betul lah sebab boleh dapat full mark ni. Okey, untuk hari ni ada apa-apa soalan tak? Hari ni kita belajar macam mana kita nak cari yang tadi mula-mula kita sketch. Okey. Yang ni kita daripada kita punya equation, kita punya persamaan, kita boleh cari amplitude, tempoh dengan pintasan y. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada jangan left lagi pula, awal lagi. Tak ada? Okey. Ada juga yang hantar kerja sekolah dekat saya. Tapi saya tak sempat buat. Nanti ingatkan saja balik siapa yang dah hantar dah dekat saya. Tak kisahlah 018 ataupun 017. Dua-dua nombor saya tu. Okey. Nanti saya cuba buat juga. Sebab selain daripada yang ini, saya ada juga buat bantuan dan sebagainya. Sebab tu waktu cuti saya sebenarnya tak ada cuti pun. Lepas tu pula saya duduk kat Kajang. Jadi Kajang ni sebenarnya saya tak biasa. Jadi dia susahkan saya sikit lah. Macam makanan dia mahal. Bangi kan, mahal lah. Lepas tu saya nak jogging pun tak ada tempat sini. Jadi track dia ni saya jogging dekat jalan besar je. Tak best lah. Kereta banyak, lepas tu dia landai. Kalau kat Putrajaya saya ada track yang mendaki lah. Okey. Agak-agak boleh buat tak kalau masuk exam yang soalan ni? Boleh Hani boleh, Hani? Boleh Amel pun boleh. Okey, cantik-cantik. Sebab yang ni antara yang soalan yang akan ditanya dalam paper A. Okey, section A, paper A pula. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kalau tak faham ke apa tak apa, nanti snap gambar WhatsApp dia kat saya. Tak kisahlah 3-4 pagi pun, saya boleh reply lagi lah. Sebab saya selalu sekarang ni saya tak buat kerja apa. Kalau malam-malam tu saya akan tengok YouTube cerita hantu. Kadang-kadang sampai 2-3 pagi. Jadi kalau tanya je soalan tu, kalau masuk je dalam
post saya boleh tolonglah terus. Okey kita ada lagi 10 minit. Tapi 10-10 nanti okeylah. Kita boleh stop lah. Okey, boleh hantar dulu boleh hantar terus dekat saya kalau dah siap dah. Okey, jangan lupa isi kehadiran tu. Kalau macam ada kerja sekolah ataupun ada presentation esok, tak boleh nak hantar lagi. Okey, WhatsApp saya kata ada kerja sekolah, ada presentation, tak apa. Janji maklumkan dekat saya sebab nanti kalau parent tanya, saya bolehlah tunjuk anak puan ada presentation, jadi nantilah dia hantar. Boleh macam tu. Tapi kena bagi tahu dekat saya lah, nanti kalau parent tanya, kesian lah. Okey Jadi kat sini ada tak yang semua saya bagi tahu dah kena ada dah tahu dalam pemikiran masing-masing jurusan apa yang nak ambil lepas pada SPM ni. Contoh ada kata dia tak mahu sambung belajar dah, dia nak buat bisnes. Kalau nak buat bisnes sekalipun dalam mindset tu dah ada dah bisnes apa. Lepas tu siapa yang kita ada rujukan, contohlah macam Nilofa, dia kerjasama dengan Chat Time. Kita pun nak buat juga. Jadi kita tahu lah kita nak macam mana kita nak marketkan apa semua. Kena ada perancangan dah, tak boleh je ikut flow. Nanti habis SPM lah fikir balik, tak boleh. Okay, sekarang ni zaman dah laju dah. Kita kena ada perancangan daripada awal lah. Tak boleh tunggu nanti baru fikir. Kurang-kurangnya kita ada backup. Kalau siapa yang baca falsafah perang Sun Tzu, ini kitab perang lah ataupun Art of War, kalau yang dalam bahasa Inggeris punya, salah satu strategi kita ialah kita bersedia awal. Itu buku falsafah. Okay. Siapa yang masuk askar ke apa, palapes ke apa, nanti akan kajilah benda tu. Okey kalau tak ada apa-apa dah, okeylah kita boleh bersurai dululah. Okey, rehat. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey. Memang Terima kasih awal- cikgu. Tapi itulah macam kita tak apa, saya bagi waktu rehat lah, esok nak sekolah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey